Kita sudah baca dah mau ni, baca sekali lagi. Ini bab berubat dengan madu. Dan firman Allah Ta'ala, fihi syifa'un linnas, padanya ada penawar untuk manusia. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi SAW sukakan halwa, manisan dan madu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Asim bin Umar bin Qatadah, katanya saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, jika ada pada sesuatu dari ubat-ubatan kamu, satu lagi itu pun lebih kuat tu makna dia, lafaz saja berbeza. Mana yakun, in yakun fi syai'in min adwiyatikum, sama saja maknanya. Jika ada pada apa-apa dari ubat-ubatan kamu sesuatu kebaikan, maka ianya ada pada syartati mihjam, pada berbekam, ataupun minum madu, ataupun lad'atin binar, selaran api, tuwafiqud dar, yang menepati penyakit. Wa ma uhibbu an aktawiya, saya tidak suka menggunakan kai ataupun selaran api, penggunaan api. Diriwayatkan daripada Abi Sa'ad bahawa ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, saudara saya mengadu sakit perut atau perutnya sakit. Nabi SAW bersabda, berilah minum kepadanya madu. Dia datang kepada Nabi SAW buat kali kedua. Nabi SAW mengatakan, berilah minum kepadanya madu. Kemudian dia datang pada kali yang ketiga. Nabi SAW mengatakan, isqihi asalan, beri minumlah madu kepadanya. Kemudian dia datang lagi, dia berkata, telah saya lakukan. Faqala, Nabi SAW bersabda, sadaqallah, benarlah Allah, wa kadzaba batnu akhik, dan dusta perut saudaramu. Isqihi asalan, berilah minum madu kepadanya. Fasaqahu, orang itu memberi minum madu kepada saudaranya. Fabara'a, selepas itu ia sembuh. Bab berubat dengan susu unta. Susu unta. Diriwayatkan daripada Anas, ada beberapa orang mengalami kesakitan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, awina, berilah perlindungan kepada kami dan berilah makan kepada kami bila mereka sihat. Mereka berkata, Madinah ini tidak sesuai dengan mereka. Nabi SAW pun menempatkan mereka di Harrah, dalam kumpulan untanya. Dan baginda SAW mengarahkan kepada mereka, minumlah susunya. Ini susu unta itu. Bila mereka sembuh, bila mereka sihat, mereka membunuh penggembala Nabi SAW dan mengheret untanya. Nabi SAW pun menghantar orang untuk mengesan mereka. Setelah mereka ditangkap, maka Nabi SAW memotong tangan dan kaki-kaki mereka. Wasammara a'yunahum, Nabi SAW mencelakkan mata mereka dengan besi panas. Dengan besi panas. Faraitu rajul minhum yakdimul ard atau yakdumul ard. Saya lihat seorang daripada mereka yakdimul ard bilisani, yakni menjilat bumi ataupun menyungkur bumi dengan lidahnya sehingga mati. Salam berkata, sampai berita kepada saya bahawa Hajjaj berkata kepada Anas, ceritakan kepadaku tentang hukuman yang paling berat telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Dia pun menceritakan kepadanya menceritakan kepadanya hukum Nabi SAW ni. Sampai berita ini kepada Hasan, yakni Al-Basri. Dia berkata,
suka sekali aku kalau dia tidak menceritakan kepadanya. Ini bab berubat dengan air kencing unta. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bahawa ada beberapa orang telah berasa tidak sesuai, tidak secucuk udara Madinah dengan mereka, ataupun ada beberapa orang yang tidak selesa berada di Madinah. Nabi SAW pun menyuruh mereka supaya pergi kepada penggembalanya, ini penggembala unta, dan supaya mereka minum susunya dan air kencingnya. Mereka pun pergilah kepada gembala Nabi SAW dan minum susunya dan air kencingnya sehingga sehat badan mereka. Selepas itu mereka membunuh penggembala Nabi SAW dan membawa larilah, mengheret unta Nabi SAW, membawa lari. Fabalagan Nabi SAW, berita itu sampai kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun menghantar orang untuk mencari mereka. Faji'a bihim, selepas itu dibawa mereka kepada Nabi SAW, maka baginda memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Wa sabara a'yunahum, dan mencelak mata mereka dengan besi panas. Qala Qatadah, fahaddathani Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin menceritakan kepadaku, kata Qatadah, bahawa hukum itu ataupun peristiwa itu berlaku sebelum turunnya hudud, yakni hukum hudud. Babul habbatus sauda, dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Khalid bin Sa'ad, katanya kami keluar, bersama kami ada Ghalib bin Abjar. Selepas itu Ghalib bin Abjar dalam perjalanan Khalid bin Abjar mengalami sakit. Kami pun sampai ke Madinah. Ketika atau dalam keadaan dia sakit, Ibnu Abi Atiq pun pergi melawatnya. Dia berkata kepada kami, mesti kamu gunakan alaikum bihadhil hubaibah sauda, mesti kamu gunakan biji-biji hitam yang kecil ini. Ambillah 5 biji atau 7 biji darinya dan kamu gilingkannya, fashaquha, kamu lumatkannya, gilingkannya, thumaqturuha fi anfi, kemudian kamu titikkannya ke dalam hidungnya, biqatarati zait, dengan beberapa titis minyak zaitun, beberapa titisan minyak zaitun di sebelah sini dan di sebelah sini. Kerana Aisyah menceritakan kepadaku bahawa dia mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya biji hitam ini adalah penawar kepada segala penyakit kecuali mati, kecuali asam. Saya bertanya, apa itu asam? Dia berkata, mati. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, fil habbatis sauda, pada habbah sauda itu ada syifa, penawar bagi atau dari segala penyakit kecuali asam, yakni mati. Ibnu Syahab berkata asam itu makna al-maut, mati. Wal habbatus sauda makna asyuniz. Asyuniz kita panggil jintan, jintan hitam. Asyuniz. Baiklah, tengok semula. Babud dawa bil asal, maksud dawa di sini bukan ubat dengan, ini bab ubat dengan madu, tidak, tetapi berubat, yakni at-tadawi bil asal. Bab at-tadawi bil asal, berubat dengan madu. Imam Bukhari bab bagi firman Allah SWT di sini, fihi shifa'un linnas, seseolahnya dia nak ayat, dia nak ceritakan kepada kita bahawa dhamir pada fihi itu, hi itu balik kepada al-asal, balik kepada al-asal. Padanya, yakni pada madu itu ada penawar untuk manusia. Fihi syifa'un linnas, padanya ada penawar untuk manusia.
Lepas tu dia mari di bawah tajuk ini beberapa hadis, beberapa hadis. Dua hadis. Dua hadis. Hadis yang pertama, Imam Bukhari ambil daripada Asim bin Umar bin Qatadah. Sebelum daripada itu dia kata, haddatsana Abdurrahman, haddatsana Abu Nuaim Fadl bin Dukain qala haddatsana Abdurrahman bin Al-Ghasil. Abdurrahman bin Al-Ghasil, Abdurrahman bin Al-Ghasil bukan anak kepada Al-Ghasil itu sendiri, tetapi cucu cicit dia dah ni, Abdurrahman ni. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab ni kitab ke Pakistan ni, dalam hasyiah tu cuba kita tengok tu, Abdurrahman Al-Ghasil ni. Tengok situ dulu. Ni bukan tepi sangat, tengah dia tu ada garis-garis tu, tengah ada tanda dia. Ismul Ghasil, Ibnul Ghasil tu anak orang yang dimandikan. Ghasil bermakna al-maghsul, Ghasil bermakna al-maghsul, fa'il bermakna al-maf'ul. Nama Ghasil itu ialah Hanzalah bin Abi Amir Al-Ausi Al-Ansari. Berapa kali jumpa lah tu kalau ada kitab ni. Nama dianya ialah Hanzalah bin Abi Amir Al-Ausi Al-Ansari. Dia telah syahid dalam peperangan Uhud. Pada ketika itu dia sedang berjunub, dalam keadaan junub. Faghasalathul malaikah, malaikat memandikannya. Faqila lahu, kerana itu orang kata kepada dia Al-Ghasil, Al-Ghasil, yakni orang yang dimandikan oleh malaikat. Bermakna Al-Ghasil ni Hanzalah sani adalah datuk kepada Abdurrahman. Abdurrahman ni ayah dia sebenarnya ialah Sulaiman bin Abdullah bin Hanzalah, datuk yang kedua lah, datuk yang kedua. Jadi oleh kerana dia ni istimewa, pasal anak cucu Al-Ghasil tadi, Al-Ghasil itu Hanzalah sahabat Nabi SAW yang istimewa, dan ayah dia, tok dia hak dekat tu tidak begitulah istimewa seperti tok dia yang kedua tu, maka dikaitkan. Begitulah cara dalam tradisi nama-nama Arab ni, dia kaitkan dengan hak paling masyhur, Ibnul Ghasil. Ini dia kata mana saat ni Abdurrahman bin Al-Ghasil. Abdurrahman ni bin Sulaiman bin Abdullah bin Hanzalah. Abdullah tu datuk dia. Dia kata Ibnul Ghasil. Ini ialah kita tidak nak bahas dari segi itu. Kalau nak kira dari segi secara ringkasnya, kalau nak kira dari segi kaedahnya, sepatutnya dia kena ada alif pada Ibnu tu, barulah menunjukkan Al-Ghasil tu bukan ayah dia hak sebenar, mengikut kaedahnya. Tapi kadang-kadang dalam kitab hadis ni tidak begitu. Dalam kitab hadis tidak begitu. Sama juga, in kana fi syai'in min adwiyatikum aw yakunu fi syai'in, sepatutnya aw yakun fi syai'in, bukan yakunu sepatutnya, kalau nak kira lah. Tapi dengan beberapa takwilan yang diberikan di luar tu, boleh juga kita kata yakunu. Tapi kalau nak kira kaedah sebenarnya yakun. Inilah yang menyokong pendapat ulama mengatakan hadis ini banyak riwayat bil makna, banyak yang diriwayatkan dengan makna. Dan sebab itulah kalau kita belajar bahasa Arab ke apa, dia yang menjadi syahid dalam bahasa Arabnya apa dia? Quran dan kalam Arabul Arba'. Orang kata kalam Arabul Arba'. Hadis tidak, hadis tak termasuk. Itu kalau kita belajar bahasa Arab lah. Hadis tak termasuk. Bahasa Arab Arabul Arba'. Arab asli, Arab asli, bukan Arab campur baru kemudian ni di zaman Abbasiyah ke apa tu, kata pakar tidak hujah tu dalam bahasa Arab. Begitu juga hadis. Kenapa?
Kerana banyak hadis ni diriwayatkan dengan makna. Kadang-kadang perawi-perawi ni dia tidak mahir mana Arab tu, tidak mahir mana, dia tak ada jaga dari segi nahwu ke apa tu, tidak jaga mana. Tetapi kalau nak, iyalah kalau nak dibahas panjanglah ceritanya. Dalam nahwu ni pun dia banyak mazhab juga. Dalam nahwu pun banyak mazhab juga, supaya dengan fiqh jugalah. Hak ni kata tak boleh, hak ni kata boleh pula. Lagu ni cara dia tu. Seolah-olahnya membenarkan juga semua hadis ni. Nak dijadikan juga hadis ni sebagai syahid. Tetapi kebanyakan ulama nahwu tidak terima begitulah. Baiklah, hak kita nak sini ke dia berubah dengan nisa madu tu, hak naknya berubah dengan nisa madu. Lepas tu berkenaan dengan berubah dengan nisa madu ni banyaklah dalam hadis-hadisnya, sangat banyak. Sangat banyak. Berubah dengan nisa madu. Di antaranya alaikum bisyifa'ain, al-asal wal Quran. Itu satu isyarat yang sangat penting tu. Kamu mesti gunakan dua penawar, madu dan Quran. Dalam Ibnu Majah dan lain-lain ada sebut tu. Bagi anak, hadis-hadis seumpama itu menunjukkan kepada dua bentuk ubat penawar ni. Penawar kepada penyakit manusia ni ada dua macam. Yang pertama, ubat jenis makan, jenis minum. Hak kita ambil lah, kita boleh. Tidak maknanya khusus dengan madu tu saja, tapi apa yang Nabi SAW sebutkan itu adalah hak paling kemuncak, hak paling baik, hak paling baik, yang selama ini diakui oleh semua ahli perubatan. Itulah dia sebut asal. Tapi itu sebagai lambang, sebagai lambang dan sebagai contoh yang utama, bukan bermakna madu saja. Nak ayatnya ubat-ubat lain lah, jenis-jenis makan, minum ni. Ubat luar, ubat zahir, ubat daripada bahan-bahan zahir. Satu. Yang kedua, Al-Quran. Al-Quran mana tu ubat jenis lain tu. Nak ayatnya setengah-setengah penyakit tu doktor biasa ni tak boleh kesan. Nak kata ada kuman, tak ada kuman. Nak kata apa penyakit tak ada, tapi sakit. Kemuncak dianya, ubat yang paling baik untuk merawat penyakit yang lagu tu ialah Quran. Quran. Ada je cara bomo lah, macam-macam lah, cara jampi kau tu kau ni. Tu pun ialah juga. Tetapi hak kemuncaknya kalau kita tahu ialah Al-Quran. Cuma kita tidak tahulah, kita tidak tahu. Bagi orang yang tahu, kalau dia tengok kepada kitab-kitab lama lah, kitab-kitab ulama, dia boleh tahu ayat ni campur dengan ayat ni berapa, baca berapa kali selepas semaya kau, selepas apa. Itu tidak jadi masalah, tidak jadi bid'ah untuk diamalkan. Setengah-setengah ulama dulu dia mimpi sakit, lalu diceritakan kepada dia baca ayat ni, dia baca sembuh, dia pun ayat baca ayat ni. Orang lain pun dapat manfaat juga. Hak lagu tu tidak bid'ah tu, untuk berubat tu, bukan dalam perkara agama tu, untuk kesihatan kita. Hak tu boleh diterima cara yang seumpama itu. Berdasarkan pengalaman seseorang tu, dia baca ni macam ni memang jadi campuran dia tu. Campuran dia. Dan kita buat berubat dengan hak tu tak apa, tak apa. Asalkan jangan diada-adakan lah. Hak tak ada dikatakan Nabi royak lagu tu, tu tak boleh lah. Kalau memang tak ada, jangan dikatakan Nabi royak. Kalau dia royak dia sendiri ramuan dia. Ini mengikut pengalaman saya. Katakanlah orang alim lah, baca ni jadi. Tak ada mimpi pun pengalaman dia. Dia berasa begitu, dan dia sudah cuba beberapa kali jadi. Tak apa, boleh. Tersudah ayat Nabi kata lah. Tersudah ayat Nabi kata. Untuk berubat tidak jadi bid'ah tu, walaupun kita rekod sendiri pun, kita capur sendiri, baca ayat ni, tak apa untuk berubat. Pasal dia tidak termasuk dalam bab ibadat tu. Tak dikatakan bid'ah tu, masuk dalam bab ibadat dengan harapan kita nak dapat pahala, kita nak melepaskan diri daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Hak lagu tu. Adapun hak macam sana ni berubat tu tak apa.
Luas, diberi keluasan kepada kita. Madu, berkenaan dengan madu dan Quran, dua tu. Ini isyarat kepada penyakit zahir, jasmani, dan penyakit ruhani. Penyakit rohani itu macam-macam lah. Penyakit rohani itu pula pecahannya banyak lah. Apa yang gangguan makhluk aluh lah, sihir lah, macam-macam lagi lah. Sakit jiwa lah, tak tenang jiwa lah. Itu semua termasuk dalam penyakit rohani berlaku. Nak mengubah hal tu dengan Quran. Quran lah kemuncaknya. Quran lah kemuncaknya. Apa ubat dengan madu ni? Dalam Quran disebutkan madu ni, disebutkan sebab ni lah Imam Bukhari sebut fihi syifa'un linnas. Walaupun setengah-setengah ulama kalau tepi tu dia fihi itu balik kepada Quran. Sebab tu yang anda kata ni ada dalam hadis sebutkan dua macam penawar itu. Fihi itu Ibnu Battal mengatakan, setengah ulama kata dia balik kepada Quran. Dalam Quran itu ada syifa. Tetapi kalau kita perhati kepada ayat ni sebelum ni, dia berkenaan dengan madu, hak lebih sesuainya. Kebanyakan ulamanya kata fihi itu, hi itu maksudnya di dalamnya tu, yakni dalam madu tu, pada madu tu. Memang ada penawar. Lepas tu kalau kita tidak tengok dalam hadis ni sajalah, dalam Bukhari saja, kalau kita pergi ke dalam kitab-kitab hadis lain, banyak lagi panduannya. Cara-cara makan madu tu, Nabi SAW duduk amalnya lagu mana, duduk amalnya setiap pagi sebelum makan gapo-gapo, minum madu, dia bubuh dalam air, kucah-kucah minum. Itu amalan dia. Dan dia suka makan madu. Lepas tu perbahasan ulama pula, fihi syifa'un linnas. Di sini di luar ni nombor berapa ni? Fihi syifa'un linnas. Nombor 9 tu, kalau kita tengok nombor 9 tu, fihi syifa'un linnas ka'annahu asyara bi dhikril ayat ila anna dhamir fihi lil asal wa qaulul jumhur wa za'ama ba'd ahli tafsir annahu lil Quran wa dzakara Ibnu Battal anna ba'dahum qala. Ibnu Battal kata setengah ulama mengatakan firman Allah SWT fihi syifa'un linnas ay li ba'dihim. Setengah ulama mengatakan pada madu itu ada penawar kepada orang, bukan semua orang, sebahagian orang. Apabila bahar-bahar pergi panjang, dia kata ada penawar kepada manusia, bukan kepada semua manusia, li ba'dihim, kepada sebahagian manusia. Sebab apa mereka pakai begitu? Sebab kadang-kadang ini makan madu ni, ambil madu ni, qad yadhurru bi ba'dhin nas, kadang-kadang berbahaya kepada setengah-setengah orang, bahaya. Misalnya orang lagu mana bahaya? Kaman yakunu harral mizaj, seperti orang yang bermizaj panas. Dia sudah panas dah tubuh dia, mata dia tu pun penat dah segala pun, maka hak panas lagi kau penat. Seperti orang yang bermizaj panas. Lakin la yahtaj ila dhalik. Kata muhasyi ni, penulis hasyiah ni, tak perlu kita takwil begitu. Tak perlu kita kata fi syifa'ul linnas ni, nas ni maksudnya sebahagian orang, bukan semua orang. Tak perlu kita kata begitu. Kalau Allah SWT nak kata begitu, dia boleh kata fi syifa' li ba'dhin nas, dia boleh kata. Tapi walaupun dia ahli sana tu dijawab cara dia lah. Dia kata tak perlu, kerana li'annahu laysa fi hamlihi 'ala al-'umum ma yamna'. Kalau kita pakai umum pun tidak ada sesuatu yang menghalangnya untuk semua orang. Tidak ada sesuatu yang menghalang. Annahu qad yadhurru bi ba'd al-abdan bi tariq al-'ard, bi tariq al-'ard. Boleh jadi tidak sesuai itu kerana sesuatu yang mendatang, bukan hak asal. Bukan hak asal. Misalnya kita kata hak dia nak di sini, dia nak ayatnya syifa'ul linnas ni memang jadi penawar kepada semua orang.
Cuma atas kita lah menggunakannya. Atas kita menggunakannya sebanyak mana, berapa dos kita kata, pas setiap kali tu sebanyak mana. Adakah madu saja kau campur madu saja kau campur dengan benda lain? Situ letak di situ, terletak di situ. Dia tetap jadi penawar, tapi ada kalanya penawar dia saja jadi penawar, ada kalanya tidak, jadi mudarat kalau ambil dia saja. Tapi kalau dicampur dengan benda lain, boleh jadi dia jadi tetap jadi penawar. Cuma masalah nak campur dengan benda lain tu, itu perlu kepada orang yang mahir. Perlu kepada orang yang mahir tentang benda ni. Supaya juga al-habbatus sauda yang kita akan sebutkan nanti, ulama pun bahas lagu tu juga. Dia kata tidak semuanya. Setengah ulama kata sebab dia perhati tidak semua jadi sembuh, tak semua makan semua. Boleh jadi pada anda, bagi anda lah, anda nampak di sini ubat ni kadang-kadang asal dia tu memang molek, tapi kalau tak kena bilangan hari, contohnya kemudian kita nanti tengok orang ni makan 3 kali dah madu Nabi raya, kalau dia berhenti sebelum pada tu tak siap. Tapi Nabi SAW ni pandai, dia makan lagi pada kali yang keempat baru berhenti. Maknanya nak menentukan berapa kali, berapa dos, pas banyak mana sekali makan dengan gapo, tak boleh makan dengan gapo, makan perut kosong ke tidak, selepas makan kau, sebelum makan kau. Benda ni perlu kepada panduan orang yang memang mengaji benda tu lah. Setengah-setengah ulama dia kata bila tak lagi, dia kata kita kena terima hak Nabi SAW kata. Boleh jadi hak dia kata ni secara mukjizat, wahyu Allah SWT bagi kepada dia, orang ni akan sembuh dengan madu juga ke mana-mana. Dia bagi kot tu. Tapi pada anda nampak tidak begitu. Ada kalanya kita kata misalnya kalau perubatan homeopati, misalnya kita kata perubatan homeopati, benda bahan tu sama tapi dia proses dulu baru jadi berkesan. Benda tu juga, tapi kalau makan cara biasa tak ada kesan mana. Ini nak tahu kaedah dia tu. Seseolahnya Nabi SAW bagi bahan kepada kita ni, bahan ni paling molek, patah-patah kita lah proses ni. Nak makan sebanyak macam dia sebut ni 3 kali orang tu mari, dia suruh buih tu semacam. Kalau kita tengok 2 kali makan, nampak kocok perut ni, suruh berhenti, tak jadi. Hak ni yang payah ni, payah. Dia terletak pada berapa kali makan dengan gapo, sebelum makan kau, selepas makan kau, lepas pada tu sebanyak mana makan, perlu dicampurkan dengan benda lain kau, perlu diproses dalam bentuk lain kau, bahan tu juga. Kalau kita tengok dari sudut tu, maka luas makna dia. Tepatlah kalau dikatakan jadi penawar kepada semua penyakit. Tapi terpulang kepada kita untuk guna dia tu. Sebab kita kata minyak lah, minyak di laut, orang ambil minyak dalam tanah di laut, minyak tu, tapi proses daripada tu buat goni macam-macam kan jadi serba guna, bukan untuk kereta saja, macam-macam kegunaannya. Bahannya satu, tapi atas kita pandai proses lah. Kelapa sawit hot tu je, tapi daripada tu berapa banyak boleh buat. Atas kita lah proses. Dia royak bahan asas. Memanglah tidak sesuai kalau kita ambil hak asal tu untuk buat sesuatu, kita kata mungkin tidak sesuai. Tapi apabila diproses jadi sesuai. Macam-macam benda lah boleh buat. Ini maksudnya. Nak proses nak gapo tu, tu kita kena mengaji. Kena mengaji. Cuma bagi kita hak sebaik-baiknya dalam masalah macam ni, kita kena terima dulu. Bila Nabi SAW kata ini jadi penawar kepada semua penyakit kecuali mati, kita kena terima. Kalau kita berubat tak jadi, kita kena kata kita salah, bukan hadis salah. Hadis ni sahih, mungkin tak kena cara kita guna. Sepatutnya dia suruh 5 biji, kita ambil 3 biji misalnya. Tak jadi. Penyakit ni tak serupa dengan penyakit ni. Kalau penyakit ni 5 biji jadi, hak ni tak boleh, kena 15 biji. Kena campur dengan minyak zaitun. Hak ni disebut minyak zaitun.
Ada kalanya tidak minyak zaitun, minyak lain pula, minyak kelapa sawit pula misalnya. Hak tu terpulang kepada kita. Dalam menentukan hak ni lah payah, perlu kepada pengkajian. Sepatutnya kita, bagi ana lah, kenapa? Sepatutnya kita kena mendahului orang lain. Bila kita tahu dah benda ni, benda boleh. Daripada hak ni kita akan dapat kekayaan. Dengan kita dapat minyak, katakanlah minyak, kita dapat kekayaan. Kita boleh proses macam-macam minyak tu. Sepatutnya kita gomolah hak tu, tekan buat keluar. Supaya juga ni. Dan kita tahu dah madu ni hak paling baik. Habatus sauda ni baik. Kita kena kaji atas hak ni, baru tak rugi masa. Ni duk kaji rata benda hak tak tahu mana. Hak tidak terjamin lagi. Cuma kita kena tahu jalan dia, cara dia. Itulah cara yang paling baik. Kalau tak jumpa tak betul, jangan kata hak ni tak betul. Kata kita tak jumpa. Kita kena duduk situ. Kita tak jumpa lagi proses dia tu. Alah kita kata setara orang kafir dah. Pengasah homopati tu. Pengasah homopati anda reti sikit-sikit. Sebab tu rakyat hak tu. Jadi dia naik tu so. Macam-macam penyakit boleh. Ubat ni boleh, ubat ni boleh. Tapi cara dia lagu lain. Ubat tu juga. Tapi kalau ada tanda-tanda lagu ni. Dalam penyakit ni, boleh bui ubat tu. Penyakit lain pula, kalau ada tanda-tanda lagu ni, boleh bui ubat tu. Kalau kita tengok seseorangnya semua penyakit boleh diubat dengan ubat tu so. Apa peliknya? Ni hak Nabi SAW buat oleh kerana kita tidak kembangkan, kita tidak buat kajian, tak dapatlah benda tu. Ada pun orang kafir, dia proses, dia buat proses menghaluskan ubat itu. Proses menghaluskan ubat itu. Jadi potensi sekian dengan cara dia sendirilah, kaedah dia sendiri. Dia memberi kesan. Dalam dia pun dia kata penyakit ni, kalau sakit sekarang ni kena beri potensi ni 30. Kalau kita beri potensi ni tak boleh, tak jadi. Supaya juga kalau kita beri potensi lebih, hak 200, tak boleh juga. Tidak berkesan. Nak tepat tu, ubat tu dah tapi tak kena potensi, tak boleh juga. Sama juga dengan hak ni. Sepatutnya kita kena kaji begitu. Supaya apa dia orang kita buat ni gamak. Biar dak kita kan gamak tu orang zaman dulu buat secara mudah, secara ringkas begitu saja kan. Ambil ubat dia, bakar ambil minyak dia tu. Cuba kalau kita kaji atas tu lagi, buat macam-macam, boleh buat keluar macam-macam produk macam-macam, produk bedak lah, krim lah, macam-macam. Daripada hak tu macam-macam jadi. Cuba kita buat daripada hak ni, kita proses macam. Jangan terhad. Jangan setakat ada saja. Kaji lagi macam-macam cara. Jadi pengalaman dalam dunia yang sudah diperolehi oleh doktor-doktor ni banyak. Aliran ni kena tengok belakang dan kita kena cuba. Sepatutnya biar dan kau orang kita lah, jangan dan kau orang kafir. Benda ni. Sebab apa? Nabi SAW sudah rakyat dah. Benda ni bukan benda lain. Cuma atas kita yang nak kaji. Atas kita nak kaji tu. Kalau cara dia tu, dia potentizekan, dia peraluhkan ubat tu. Setitik ubat tu campur dengan 100 titik lain, air, suling misalnya, baru jadi satu potensi. Hak tu ambil tu setitik pula, campur pula dengan 100 yang lain pula, jadi potensi 2. Seterusnya dia buat. Tengok tu proses dia buat tu. Dia buat kajian tu. Bahan ubat saya tak tahu mana, tak serah, tapi ada kesan lagi ubat tu. Macam mana boleh jadi gitu? Ini semua kerana kajian, proses. Kalau tak ada proses, orang zaman dulu hanya erti buat minyaknya jelah, gula lain tak erti. Sikit saja. Tapi kalau pandai proses, macam-macam benda daripada satu bahan tu boleh jadi macam-macam. Hak ni bagi anak anggap betul, tepat. Cuma kita tak jumpa, tak sampai kita. Sedikit sebanyak orang tahu, setakat tu lah hak jadinya. Sepatutnya jadi untuk macam-macam penyakit lagi, sepatutnya. Tapi dah orang tak kaji, tak proses, tak tahu cara nak proses tu. Lepas tu kalau tahu proses pun, dia kena tahu pula berapa kali nak guna pula, masa mana pula. Sudah. Hak ni lah yang payah ni. Hak ni lah yang payah.
dia kena khusus ni bahagian ni khusus. Kalau nak lock pada hak sibuk dah, katakanlah macam anak, tak ada dah, tak ada, dia kena orang lain khusus bahagian ni. Tapi kita sepatutnya hak ngaji perubatan, kita kena ambil berat lah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam royak ni, tekan atas hak tu, tekan atas hak tu. Kalau orang kafir tu dia boleh atas satu benda dia boleh buat keluar macam-macam untuk penyakit ni dengan kajian dia, apa kita tak boleh? Benda tu hak Nabi tak royak pun bahan tu. Setara tu pun bukan main, banyak penawar untuk penyakit ni kalau kena gaya proses ni, apatah lagi kalau hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak ni, lebih-lebih lagi lah. Mudah benar nak jadi, tapi dah kita tak proses, tak ada apa. Ini bergantung kepada proses sesuai dengan keadaan zaman sampai ke kiamat. Orang boleh kaji lagi, tak habis lagi ni. Dengan adanya macam-macam penyakit, cuba lagi hak ni, kaji lagi, proses lagi. InsyaAllah kita akan dapat membuktikan kepada dunia kebenaran hak Nabi sallallahu alaihi wasallam wayak. Kalau zaman dia dengan wahyu, kadang-kadang Allah SWT nak tunjuk memang jadi, dia boleh buat, dia wayak. Misalnya hak madu ni, orang tu wayak saudara dia sakit perut. Pas sakit perut ni semua sakit perut kah? Kalau sakit perut lagu lain boleh jadi lagu lain. Hak ni sakit perut ni cerek-berek ni kerana ta'un ni, kerana ta'un. Hak ni cerita ni mengikut doktor-doktor kemudian pun dia kata memang madu ni sangat baik untuk cerah perut ataupun cerek-berek kerana wabak, kerana ta'un, memang cukup baik. Dia Nabi SAW buat lagu ni, mula-mula mari royak suruh minum lagi, suruh minum lagi, suruh minum lagi. Dia nak cuci perut, dia nak cuci perut. Setengah-setengah ubat kita kata mujarab, bagus, sekali makan saja, tak cerek dah. Sedangkan mengikut pengkaji dia kata itu bahaya tu. Sama ada dalam perut tu ada kuman, ada virus atau toksin, macam-macam adanya, dia tak ada keluar, dia hidup semula, dia pergi ke lain, boleh jadi. Ataupun bengkak radang di dalam usus itu tak sembuh molek, hanya kita makan ubat menhal, jadi semelik, tidak jadi cerik. Sedangkan semua tu benda-benda racun tu perlu dikeluarkan. Cara Nabi SAW ni dia keluarkan dulu, keluarkan segala kuman, segala racun. Lepas pada tu barulah tak apa. Tidak bermakna ubat yang baik ni makna sekali bui itu sia selalu, tidak bermakna begitu. Tengok dulu, lama kan dia pergilah ke lain pula. Ni nak ayatnya cara Nabi SAW, dia betul-betul cucikan perut. Pas cara cuci ni, kadang-kadang kalau cerek acak kuat sangat, dia kurang air pula, boleh bahaya pula kepada buah pinggang pula, dan jadi kering pula tubuh ni, jadi penyakit pula, tak sihat pula. Situlah cara-cara lain dia perlu masuk apa nama ni, air dengan cara-cara lain lah. Sebab garam kalian dalam tubuh tu sudah kurang banyak, maka perlulah kepada tambahan. Cara Nabi SAW ni dalam madu tu sudah ada berlakon dah sebagai penggantinya. Hak kurang tu dia tidak jadi kurang. Pasal apa? Dia jadi penawar, dia jadi penawar juga, dan dia menguatkan tubuh juga, tidak jadi melemahkan tubuh. Tapi kalau makan ubat lain, cerek tu, cerek semacam, boleh jadi lemah, letih tubuh. Tapi dengan cara pakai madu ni, selain daripada dia mematikan kuman, mengeluarkan segala racun-racun dalam usus itu, selain daripada dia menguatkan tubuh, walaupun cerek tidak letih. Cara lagu ni lah yang paling baik. Tapi 4 kali. Kalau kita ni tak ada pengalaman, kita tengok 2 kali orang ni curah perut, tak berhenti, kita beri, mungkin kita suruh berhenti tak jadi. Hak ni hak payah ni, dan hak ni perlu kepada kemahiran, kepakaran, perlu kepada kepakaran. Dan sepatutnya mana orang Islam yang khusus mengaji perubatan tu, dia kena tekan hak ni, kena tekan benda-benda macam ni. Biar dak kita lah, jangan dak orang kafir. Anak sedih juga kadang-kadang bila baca kitab-kitab tu, tengok misalnya Nabi SAW kata, firru minal majzum kama tafirruna minal asad. Kamu lari daripada orang yang kena penyakit kusta seperti kamu lari daripada singa, dia kata. Kita tak baca saja gitu, baca saja. Tiba-tiba pengkaji daripada Jerman,
dalam penyelidikan dia kaji rupanya kuman penyakit kusta tu rupa dia tu serupa singa. Dengan menggunakan mikroskop, dengan menggunakan itu dia boleh tahu. Sebab tu Nabi SAW kata supaya lari daripada singa, rupanya dia tidak kata saja tu, ada di sebalik tu. Tapi dah ke dia lah. Sepatutnya dah kita dah mungkin Nabi SAW rakyat dah seperti lari daripada singa. Apa yang kita tak dah kita tu dah Nabi SAW rakyat dah ke dia. Lalu dinukilkah dia kata lagu ni, padahal Nabi SAW rakyat dah. Boleh jadilah yang dikatakan singa tu apa dia penyakit singa. Kena kaji pula singa tu. Apa dia penyakit dia yang ada pada dia, apa dia bahaya, apa dia yang baik yang ada pada dia, kena kaji pula. Pasal ada kesesuaian tu. Boleh jadi ubat dia tu duduk pada singa ke pula. Boleh jadi. Sebab setengah-setengah perubatan ni kalau sakit kerana tu, ubat duduk situ juga. Cuma kita kena proses cara dia. Seperti orang kena patuk ke ular, ubat dia ialah racun ular tu juga apabila diproses. Itu penting. Hak itulah yang kena kaji. Tapi masalahnya kita kajian ni sudah terhenti orang Islam. Lepas tu kalau dia kaji pun kaji mengikut cara orang lain. Tidak kata dia cuba mendekatkan diri dengan hadis ni. Dengan hadis, lepas tu nak buat kajian sendiri, tak sampai ke situ. Itu malangnya rugilah kita. Kalau tidak, kita boleh mengatasi orang lain dan cepat lagi kita dapat sampai kepada sasaran kita. Sebab apa? Nabi SAW sudah royak benda-benda ni. Kita tuju atau tu segala-gala dia royak tu kita kena ambil kira. Boleh jadi kuman dia seperti singa ke, ya dia kata seperti lari daripada singa tu. Dia tak kata seperti lari daripada rimah. Banyak lagi benda yang boleh lari. Benda-benda macam tu mustahak sekali dan perlu dikaji. Lama dah orang Islam ni terhenti kajian dia. Dia hanya jadi pak turuk orang saja. Pak turuk orang. Dalam apa bidang sekalipun. Tak ada kata nak buat kajian sendiri. Hadis serupa dengan hak dulu juga. Kalaulah ada pada sesuatu dari ubat-ubatan kamu kebaikan, maka adanya pada syartati mihjam, iaitu pada berbekam, au syarbati asal au lad'atin binar. Baru ni sudah ana sebut dah. Ini semua isyarat belaka, bukan ayat 3 ni saja. Isyarat kepada bentuk rawatan itu. Satu dengan mengeluarkan bahan-bahan beracun atau toksin daripada tubuh, melalui air kencing ke, melalui najis ke, melalui darah ke, dengan apa cara lah, lendai-lendai ke, melalui balgam hingus ke, dengan cara sa'ud. Akan datang kita akan jumpa sa'ud, ubat yang masuk ke dalam hidung, duduk terlentas masuk dalam hidung, lepas tu dia jadi bersih keluar hingus ke apa ni, kotoran daripada otak tu keluar. Itu pun satu bentuk juga, termasuk dalam hal ni nak keluar benda kotor daripada tubuh, termasuk dalam hal ni. Kaedah yang pertama. Yang kedua, dengan cara makan ubat. Makan ubat tu disebut yang nombor satu sekali. Tapi tidak mesti hal ni. Hal lain mungkin kita tak ada madu, mungkin kita tidak tahu cara ni. Cara lain, makan juga orang panggil, minum juga ubat tu. Itu cara yang kedua. Yang ketiga ialah dengan cara selaran api. Selaran dengan api ni zaman dulu cara zahir begitulah. Sekarang ni maju dah macam-macam dengan cara magnet, tidak magnet lah, guna bateri lah, guna apa ni, elektrik lah, macam-macam cara. Itu semua termasuk dalam hak ni, dalam hak yang ketiga ni. Kejutan elektrik, itu semua termasuk dalam hak yang ketiga ni. Tetapi cuba kita perhati, riwayat ini sangat penting bagi anak. Tuafiqud tuafiqud yang menepati penyakit itu, menepati, kena tepat. Kalau tidak tak jadi, buat keluar darah, kau kurang darah orang, kau sakit, buat kejutan tu kau teruk jadi. Kalau tepat, yang menepati. Semua tadi bekam ke, atau minum madu ke, atau bagi kejutan elektrik ke, gunakan selaran api ke, sesuai dengan zaman masing-masing. Yang menepati itu sifat dia, yang menepati dengan penyakit.
Kalau tak tepat, tak jadi. Boleh jadi kau bahaya. Cuba kita perhati, tengok nombor 8. Apa kata ulama? Tuwafiqud da' fihi isyaratun ila anna al-kay innama yushra'u minhu ma yata'ayyanu tariqan ila izalati dhalika ad-da' wa annahu la yanbaghi at-tajribah wa la isti'maluhu illa ba'da at-tahqiq. Setengah ulama mengatakan ladh'atin binar, selaran dengan api ni yang menepati penyakit. Menepati penyakit ini dia merujuk kepada selaran dengan api. Setengah ulama kata begitu. Yang ni nak royak hanya hak ni tak boleh nak guna main-main lah, mudah-mudah. Nak try tak boleh. Mana kita kena pasti dulu tepat dah baru kita guna. Ada ulama mengatakan begitu. Itu satu pendapat. Wa yahtamilu an yakuna al-murad bil muwafaqah muwafaqatul qadri. Boleh jadi yang dimaksudkan dengan bertepatan itu bertepatan dengan kadar dia. Kalau minum makan madu, berapa banyak, berapa sudu. Kalau hak patut satu sudu, kita buat lebih tak jadi. Ataupun hak sepatut 2 sudu, kita buat kurang tak jadi. Kadar dia. Boleh jadi juga bermaksud kadar. Kirmani mengatakan boleh jadi ta'alluq dia ni, ta'alluq sifat ini bertepatan. Tepat itu dengan laz'ah, selaran dengan api, dan juga dengan ketiga-tiga perkara. Tiga-tiga perkara. Hak lebih tepatnya badanannya, dia kena hak sesuai ni, tepat dengan penyakit tu. Ketiga-tiga cara ni dia mesti kena tepat dengan penyakit. Sama ada nak buang keluar daripada tubuh ke apa-apa, darah ke apa ke, nak keluar toksin daripada tubuh tu, mesti kena tepat dengan penyakit. Begitu juga minum madu pun lagu tu juga. Nak gunakan api, kejutan elektrik ke apa ke, nak gunakan elektrik pun yang bertepatan dengan penyakit. Nak tepat tu lah payahnya. Nak tepat tu. Nak tepat tu. Dengan sebab itu kena belajarlah tu secara khusus. Wa ma uhibbu an aktawiya, saya tidak suka menggunakan kai. Kai itu selaran dengan api ataupun besi panas. Saya tidak suka itu sebab menyakitkan dan menyeksa orang yang sakit itu. Hak ni Nabi SAW nak mengisyaratkan kepada kita jangan guna sesuatu cara pengubatan yang menyeksa pesakit. Kalau ada jalan lain tak usahlah guna tu. Walau bagaimanapun kalau tak ada jalan lain, Nabi SAW sudah bagi jalan tu. Bagi jalan tu. Ada kalanya kita tak tahu dah cara lain, tak jumpa dah cara lain, bolehlah guna tu. Tapi kalau selagi ada, janganlah guna sesuatu yang menyeksa pesakit, menyebabkan sampai hangus habis tubuh dia tu, ataupun ini kerana guna ubat-ubat tertentulah, cara rawatan tertentulah, sampai habis luruh rambut dia. Kalau boleh janganlah sampai begitu. Janganlah sampai begitu. Kalau ada cara lain, kecuali tak ada cara lain. Kalau tak ada cara lain. Dan Allah SWT bagi kebijaksanaan kepada manusia ni tidak sama. Kalau ada keistimewaan dalam rawatan ini, maka ada pula keistimewaan dalam rawatan lain. Sepatutnya kita bersikap sederhana dan terbuka. Jangan kita berasa cara kita saja yang paling baik, cara kita saja boleh menyembuhkan. Jangan. Yang menyembuhkan Allah SWT. Cara lain boleh jadi ada, kalau kita tahu kita syurkan. Tapi pengajian saya, aliran saya macam ni. Kalau nak ikut aliran saya, aliran kita lagu ni, terima. Kalau nak ikut aliran lain, carilah. Kalau kita tahu, kita royak. Kalau kita tak tahu, bagi cadangan kepada dia, suruh jumpa dengan orang-orang lain. Mana tahu, takut nak sembuh. Tapi cubalah gunakan ubat ataupun cara rawatan yang tidak menyeksa pesakit. Itulah maksud larangan Nabi, atau Nabi SAW tidak suka menggunakan kai. Kai itu maksudnya gitu. Tidak semesti besi panah tu guna. Tidak besi panah pun yang menyebabkan kita tengok pesakit tu teruklah jadi. Biasalah kalau orang kena kemo kan, guna kemoterapi gapo tu, siapa habis luruh rambut, habis hangus tubuh ni, ritai jadi. Tu berat tu. Tapi itu rawatan cara dia. Dah kita nak berubat dengan dia, dia tak ada dah cara lain. Gitu.
Kalau nak cara lain, cuba cari yang lain lah. Dan sebaik-baiknya kita orang Islam ni, cuba cari banyak aliran. Jangan sangat terpengaruh dengan cara barat. Cara barat dia kata masing-masing tu ta'assub dengan cara dia. Ni ta'assub ni tak boleh. Bukan dalam masalah agama saja, masalah perubatan pun tak boleh ta'assub juga. Dia kata dia orang paling baik, balah tu dah. Tak ada pasal tu. Yang menjadi mangsanya orang sakit. Supaya juga ta'assub dalam agama ni yang menjadi mangsanya masyarakat. Apa perlu kita duk kerah lagu tu je? Ada jalan yang mudah untuk orang. Kenapa kita tidak bagi hak tu? Jalan yang selamat, jalan yang mudah, selesa. Dan benda yang tak boleh ditahan, kita nak lawan juga tu. Tak ada pasal tu. Ta'assub tidak boleh. Sepatutnya pada anak lah, orang-orang yang mengaji perubatan dia kena mengaji banyak aliran. Cuma kita saja tidak tahu. Dia ayah propaganda masyarakat barat ni kuat, seseolahnya ubat dia tu lah paling baik. Jadi kita ta'assub dengan dia, akhirnya kita terikat dengan dia lah. Ubat dia lah yang dia proses lah, kita belinya, kaya dia. Sedangkan berapa banyak lagi perubatan Cina, perubatan India, perubatan macam-macam lagi ada. Kita tak belajar lagi cara dia tu. Kita tak belajar lagi. Dan ada kalanya kita tengok baik cara dia tu. Duduk mana? Duduk dalam hutan, jatuh dalam hutan pun boleh berubat juga, reti juga. Akar kayu dia boleh guna, rupuk rampai dia boleh guna. Tapi kalau kira perubatan orang biasa ni, perubatan orang putih ni, tak ada kedai ubat tak boleh ni. Nak mana? Tak ada alat, tak ada stetoskop, tak boleh. Dia nak periksa, nak cek. Janganlah sampai begitu. Ada jenis-jenis perubatan tu mana tengok orang sakit jalan bergerak, dia tahu dah sakit pasal mana ni. Kan bagus ke tu cara lagu tu. Sepatutnya kita bersikap terbuka. Belajarlah satu peringkat cara ni, cara yang diiktiraf oleh umum. Lepas pada tu cuba cari cara-cara lain, banyak lagi cara-cara lain. Barulah kita dapat ni masyarakat kita tertutup, dia hanya tahu satu aliran saja. Kalau dalam fiqh ni tahu Syafi'i saja, sempit lah. Cuma tahu banyak mazhab. Hak ni pun mazhab lah juga, mazhab dalam perubatan, cuma tahu banyak. Ni tak ada pilihan. Orang pun terpaksa kena bayar mahal ni, terpaksa lah. Habis minta seluruh Malaysia ni masuk dalam TV lah, masuk dalam surat khabar lah. Kenapa? Nak merawat penyakit dia. Kita tak tanya lagi rawatan lain, perubatan lain, takut ada yang murah. Mana kita tahu? Tapi dah kita ni, waktu kita ni terikat dengan cara ni, habis duit banyak. Habis duit banyak. Sedangkan cara lain banyak lagi dalam dunia ni yang murah, mudah, ringkas. Di mana-mana pun boleh. Tidak nanti ada farmasi, tak ada farmasi pun tak apa. Tak ada nanti guna alat, tak ada alat pun tak apa. Boleh kesan juga penyakit. Bagus tu kalau macam tu. Bukan kita nak kata perubatan ni tidak molek, tidak, anda tidak kata begitu. Memang masing-masing ada kelebihannya, jasanya sangat besar kepada masyarakat, kita terima hak tu, bukan kita menafikan. Cumanya biar bersikap terbuka, biar terima aliran-aliran sebagai mazhab. Kita terima mazhab lagu tu. Sebab tu ada tak suka cara ta'assub ni, dalam agama kau, dalam gapo kau, dia ada mazhab, biasalah hak tu. Boleh jadi ada kelebihan pada situ dari segi ni, ada kelebihan hak ni dari segi ni, ada kelebihan. Barulah kita maju. Kalau tidak, duduk sekadar tu jadi ikut-ikut tahu orang lah. Jadi ikut-ikut tahu orang. Sampai ke bila pun kadang-kadang payah kita nak lebih pada tok guru kita. Dia tidak nak habis ilmu kita. Kecuali kalau kita pergi cari ikut lain, hak dia tak jumpa, barulah kita jadi lagu lain. Kalau dah ikut cara dia tu setara tu lah. Lepas tu bila Nabi SAW bagi beberapa kali tu, dia kata sadaqallah, benar Allah. Yang ni Nabi SAW bagi ubat tadi, Allah SWT bagi tahu kepada dia, orang ni kena bagi sebanyak ni. Wahyu tu, wahyu. Wa kadzaba batnu akhik, dan perut saudaramu tu dusta, tak betul tu. Mana ambil lagi. Sebab dia mari royak pada kali yang ketiga, dia kata bagi dah supaya Rasulullah suruh tu, tapi tak jadi juga, duk cerek semacam. Nabi SAW suruh, dia kata dusta perut saudara engkau.
Ini Nabi SAW dia dapat wahyu. Tak apalah dia dapat wahyu. Pak kita tidak dapat wahyu, nak buat mana? Ilmu biar banyak. Itulah jawapannya. Biar banyak ilmu. Kalau banyak ilmu, bolehlah. Tak ada wahyu pun. Kita tahu sepatutnya kena bagi 4 kali, bukan 3 kali. Bagi 3 kali tu kau teruk kadang-kadang puasa. Kita tak using dia teruk pun. Royak dulu lagi. Royak dulu lagi. Kalau lah berasa berat-berat, lah. Royak dulu lagi. Kalau kita banyak ilmu. Tapi kalau kita tidak banyak ilmu, boleh jadi kita berdebar dulu ya. Nampak tak tahan ni berhenti bol. Kita kata salah ubat tu, padahal ubat tu betul dah. Tak cukup dos. Tak cukup. Itulah bendanya. Kita tak ada wahyu. Apabila kita tak ada wahyu, kita nak mana? Biar cukup ilmu. Biar cukup ilmu. Sepas malam lah Nabi SAW dia tahu berdasarkan wahyu tentang apa nama ni, perempuan tu, perempuan yang bawa rahsia, bawa surat rahsia tu. Nabi SAW dapat dengan wahyu. Kerajaan dia selamat, perancangan dia selamat, tak ada siapa kepada orang kafir. Dia dapat wahyu. Kita tak dapat wahyu, kita kena kemah lah. Sistem kita tu, pentadbiran kita tu, ketenteraan kita tu kena kemah, barulah boleh. Kalau tidak, tak ada. Itu cara dia. Jangan kita ingat Nabi boleh lah dia lagu tu, dia dapat wahyu, lepas tu kita tak boleh. Tidak lagu tu. Kita nak dapat hak yang seumpama itu, yang tepat itu, kena dengan ilmu. Ilmu banyak, kena dengan ilmu. Habis. Babuddak bi albanil ibil. Ini bab berubat dengan susu unta. Ini ayat berubat dengan susu. Susu ni banyak macam. Benda-benda lagu ni, benda-benda yang berubat dalam bentuk hak asal, dalam bahan, menggunakan bahan asli. Bahan asal ini lebih banyak digunakan dalam perubatan Yunani. Dalam perubatan Yunani. Dalam perubatan Yunani, perubatan Yunani ni apa mana? Ibnu Sina ke apa tu, perubatan Yunani lah tu. Perubatan Yunani. Yunani ni mari mana? Mari daripada Yunan. Yunan, Greek, Rom, kawasan Alexander zaman itu, Itali. Tu kawasan Yunan zaman itu yang maju dari segi perubatannya. Ilmu mereka telah berpindah kepada orang Islam. Dan orang Islam kembangkan lagi ilmu. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab Ibnu Sina ke Ibnu Rushd ke kitab-kitab demon ni, jumpalah bab susu saja. Susu saja. Susu lembu, susu kambing, susu anjing, susu manusia. Apa kelebihannya? Susu manusia ni untuk apa? Untuk apa? Dia royak so. Kalau perubatan Yunani.